عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat bersama pada malam. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab Fiqh Asma'ullah Husna, yang mana pada malam ini kita akan bincang muqaddimah ilmu pada muka surat 2. Sesi pertama baru kita bincang muqaddimah muallif, penulis. Ini muqaddimah ilmu. Bagaimana kedudukan ilmu ini? Fiqh tentang Asma'ullah Husna, termasuklah dengan sifat-sifat Allah. Bagaimana kedudukan mengikut perspektif agama kita? Setahu mana tinggi? Di sini penjelasannya agak detail juga. Mana ilmu ini sangat penting. Cuba kita tengok fiqh atau pemahaman tentang nama-nama Allah yang indah atau disebut Asma'ullah Husna merupakan perbincangan yang sangat mulia dalam khazanah ilmu Islam. Bahkan ia adalah ilmu fiqh yang paling agung ataupun disebut sebagai Al-Fiqhul Akbar. Adapun fiqh Asma'ul Husna ataupun Asma'ullahul Husna, hak ni kira-kiranya termasuk hak nombor satu sekali. Yang dimaksud adalah hadis Nabi, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam agama, Allah beri dia faham agama. Jadi kefahaman yang mula-mula sekali adalah kefahaman tentang Allah. Jadi nak faham tentang Allah ni tak dapat tidak. Kita kenal melalui cara Allah memperkenalkan diri dia. Jadi nama-nama Allah ni lebih 99, cuma 99 itu sebut dalam satu hati. Inilah cara Allah nak memperkenalkan diri dia dengan dia suruh kita belajar tentang nama-nama 100 lebih. Dalam ni 100 lebih. Cuma kalau hadirat tengok dari India tu tak sapa, nampak macam tak sapa sebab mana dia gabung. Ni dia gabung. Sebab apa? Sebab perbincangan itu dia ada lebih kurang, maka dia gabung. Sebenarnya kalau dia 100 lebih. Jadi hadis Nabi, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang dikehendaki Allah untuk mendapat kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya kefahaman mendalam tentang agama Islam. Jadi kefahaman mendalam itu mula-mula sekali ilmu yang mendalam, yang kalau orang itu boleh kira dia dapat khair dalam agama. Ilmu tentang fiqh tentang nama-nama Allah. Sebab kalau kita tengok ayat Quran, setiap muka surat ni ada nama dia. Tak ada lagi. Kalau Allah setiap muka surat ada, tak apa dengan nama-nama orang. Memang ada. Baik. Jadi pengetahuan tentang Asma'ullahul Husna ini merupakan perkara paling mulia yang didambakan oleh jiwa manusia. Dan pengetahuan tentang Asma'ullahul Husna ini merupakan sebaik-baik ilmu. Fiqh ataupun pemahaman mendalam terhadap Asma'ullahul Husna ini adalah merupakan sebaik-baik ilmu yang telah diusahakan untuk mengetahuinya oleh cerdik pandai dan orang-orang yang pintar. An-nurus wa nuha, turus mana orang pintar, nuha orang cerdik mana. Pokok cerdik pandai dalam agama, dia akan tumpu pada ilmu. Sebab ini menyebabkan kita jadi kenyat. Nak boleh timbul keyakinan mendalam beriman yang hukum, mesti makrifah dulu. Jadi makrifah pada Allah ni selain daripada pengetahuan, dia diperkukuhkan dengan amalan. Sebab tu dia berjalan serentak. Kena ingat ada sebut ibu apa. Sebab kalau kita tengok dalam kitab-kitab sufi, dia kata kena Tuhan dulu, baru alam. Jadi nak kenal Tuhan tu lagi, baru letak dalam rumah, duduk sampai sepuluh tahun. Bila ada makrifah tu, barulah dia tulis. Dia agama Islam dia serentak sekali tadi. Dia boleh dalam kita hidup, dia boleh dalam kita beramal, dia serentak, dia tidak terpisah ini. Mari kita hidup seperti kita. Sebab tu Nabi memperkenalkan
makrifah kepada sahabat ada dalam bentuk kira sahabat tak perlu berhenti kerja hok nekoh hok nganuk kata tidak perlu lagi pergi mengasihkan diri pada masyarakat. Ya, itu kenapa malu? Bahkan ilmu ini merupakan tujuan utama dan merupakan matlamat akhir yang akan diraih oleh as-sabiqun al-awwalun, oleh orang-orang yang berlumba-lumba untuk mendapat kebaikan adalah agama. Itu asal dia. Jadi sini dia buat, dan terakhir yang diraih oleh mereka yang berlumba dan saling bersaing memperebutkan. Maknanya kalau pasal itulah was-sabiqun al-awwalun fastabiqul khairat. Apa dia ni? Orang panggil yang belum dapat kebaikan, dia kena berlumba. Ni nombor satu sekali dia kena. Itu maksud dia ni. Kalau habis kita ni, kita banyak sebenarnya kepahaman kita dapat. Sebab anak dia berkenaan fit asma usunan. Kalau dalam maktabah syamilah itu ada, tapi orang ni paling dekat. Sehingga kita tak perlu rujuk kepada lain. Sebab dia ambil apa Ibnu Qayyim sepupu dia masuklah ke ni. Dan cuba kita tengok lagi. Ilmu ini, jadi ilmu mengetahui asma Allah sunnah ini bagaikan tiang pancar ke mana tiang seri. Itu yang Allah loloskan. Yang gini, dia seumur kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam hadis, kalau dia nak ayat bangunan kukuh kan, dia ada tiang tengah, sebab hemok. Tapi dia ada tiang tepi pula. Kalau tepi ni genyok, masih hemok tu masih ada. Sebab tiang dia kukuh. Cuma nakok genyok lah. Tapi kalau tengah tu utuh, memang hemok kata utuh keseluruhan. Itu maksudnya. Jadi kayu panjat mana kalau kita Melayu, bahasa Melayu kita tiang seri. Menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pintu masuk utama meraih mahabbah dan marda. Mahabbah dan marda Allah. Cinta dan redha Allah. Yaitu jalan yang benar lagi lurus bagi sesiapa saja yang dicintai Allah dan dipilih. Jadi dia nak ayat sebenarnya kalau kita tengok Arab dia nak orang waktu tupu pada pengajian ni bagi dia orang telah dipilih oleh Allah itu dapat kebaikan. Itu maksud. Kira dia boleh membantu kita faham agama orang. Kita baca Quran pun kita faham sebab nama Tuhan ni ada semua setiap surga. Jika setiap bangunan ini dibuat perbandingan lah, dia kata jika setiap bangunan itu memiliki fondasi ni maknanya tapak asas dia. Asas bangunan. Foundation dia kita kata. Jadi maka tapak asas agama Islam adalah beriman kepada Allah yang berkait rapat dengan mengetahui, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tak mungkin seseorang yang kata dia benar Tuhan, tapi dia tak boleh beza antara Khaliq dan Badi. Antara Khaliq Badi itu di bahasa Melayu pencipta lah tu. Tapi dia ada beza. Berarti kita jumpa Al-Musawwir. Misalnya Allah yang memberi rupa, apa maksudnya? Semakin kukuh sesebuah tapak bangunan itu, maka bangunan itu akan menjadi semakin kuat. Dan kekuatan asas itulah yang menampung bangunan. Kukuh tak kukuh bangunan pada asasnya. Kalau dalam Quran sebut pokok kan, umbi dia masih digambarkan institusi sahabat. Ada itu maksudnya gitu. Sehingga apabila tapak asas agama itu kukuh, supaya bangunnya lah payah nak untuk pada hari air tu nampak dia punya tapak tu tahu tu apa besar tapak masuk dalam punjal dia. Baik, itu perbandingan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dia kata sesiapa yang ingin membangunkan gedung yang tinggi, yakni bangunan yang tinggi, maka wajib dia mengukuhkan tapak bangunan dengan ilmu pengetahuan. Nak kukuh ni kena ada ilmu cara nak buat bangunan. Dan dia juga wajib selalu memantau pembangunan dia. Kena tengok walaupun kukuh tu pun kena tengok. Kena cek semua, kena muhasabah. Kita baru lagi ya, muhasabah. Nah, kalau ada kerosakan segera dengan kadar segera buat islah. Sesungguhnya bangunan yang tinggi menjulang kita kata, tertumpu kekuatan dan kepuhan pada tapak dia. Dia kalau orang ngaji bahagian ilmu binaan ni, dia fikirlah kalau bangun nesting ini tapak tu mas mana dia ada ilmu ni. Kalau kita tak ada orang lagi nak balik.
Amal, perbuatan dan derajat kemuliaan seseorang ibarat satu bangunan. Sedangkan tanpa ada asas dia tu iman. Dia iman ni kalau duk bawa ke tapak tu bawa tak nampak supaya iman dia dah tak nampak. Cuma kita boleh tahu sebuah pokok tu akar dia comel atau tidak, kokoh atau tidak. Kita boleh tahu bila tengok daun dia tempat hijau, bawah ajar tu kokoh, tu tunjangnya tu. Begitulah perbandingan. Setelah tapak bangunan ini kuat dan kukuh, dia akan menampung, menegakkan bangunan itu walaupun tinggi, menjulang tinggi, tak akan balik, tak akan runtuh bangunan. Baik. Jika salah satu bahagian bangunan ini rasa, kena takut tak faham, bahagian bangunan itu maknanya bahagian atas daripada tapak. Tapak atas. Itu maksudnya. Jika salah satu daripada bahagian atas bangunan itu rosak, maka nak reki dia mudah sebab bahagian atas. Tapi kalau rosak bawah, bagaimana? Bangunan itu rosak bawah. Gani kena duduk tak wanita. Gali-gali tidak mesti. Panjat di simen tu lah. Tak wanita. Mana kalau rosak bawah, memang bangunan tak terus. Tapi kalau bawah pokok kelada dan rosak, anda tengok orang ni dalam internet orang ni, bangunan berapa puluh dekad lah. Apa ni? Pering. Dekad macam aku jatuh selak dulu, aku main puluh-puluh dekad ni. Aku mudah lelaki. Sebab apa? Sebab aku bahagia atas. Kalau tapi maksudnya bahagia bangunan ni kan hak atas daripada tapak tu. Aku mudah lelaki. Sahulah tak ada rukuh. Mudah lelaki. Namun kalau yang rosak itu adalah asas bangunan, tapak asas dia tidak kukuh, maka bangunan tersebut tidak mungkin dapat berdiri dengan kukuh. Tidak ada kekuatan. Dia tak boleh nak menampung tu, dia punya berat bahagian atas. Jika nanti salah satu bahagian dari tapak bangunan yang rosak, bangunannya pasti akan roboh. Kalau tak roboh pun kadar hampir-hampir roboh. Tapi hukuman tak berani, tak selamat. Ni lah hadirat perbandingan dia. Kalau bawah tu rosak, sama ada rosak terus jadi kaki ataupun nipis sangat iman itu, itulah masuk neraka. Tapi tu baik pula, ya, tapi masuk neraka dulu lah. Kita bicara semua. Itu perbandingan. Sebab tu dia kata kalau sini dia tinggal, bangunan ini pasti akan roboh atau hampir-hampir roboh. Kalau roboh mana kafir kan? Dah rosak. Kalau tak roboh, mana istilah lagi kafir nak masuk surga tadi. Kena masuk neraka dulu. Tu bahasa mudah dia nak ayat. Seseorang ahli konstruksi di mana orang yang mahir tentang pembinaan lah dia. Kalau bahasa al-arif, orang yang mahir tentang ilmu pembangunan dalam buat bangunan ni, pasti dia selalu memikirkan peletakan asas bangunan yang kukuh dan kuat. Mesti dia fikir. Kalau nak buat bangunan 100 tingkat, bawah tak tahu lah anak. Tahu ke dia mana kena masuk dalam bumi tu dah. Orang panggil apa tu? Hancur dia tu. Dia apa ni? Piling dia tu dah. Dan. Separuh mana tak tahu lah. Bawah tu. 100 tingkat ni. Begitulah maksud dia. Jadi orang yang arif dalam bidang ni, satu paling penting. Besi pun dia akan guna besi yang paling berkualiti. Sebaliknya, orang yang tidak ahli dalam bidang pembangunan, nak bina bangunan tinggi, tapi tidak mengutamakan asas yang kukuh, sehingga bangunan yang didirikan itu pasti tidak lama. Tunggu masa atau tak lama. Sebab kena jaga malu. Sebab itulah hadirat. Kalau sesuatu itu khilaf antara syirik dan tidak, terus tolak lagi. Tak selalu berambil kalau kata kalau bab syirik nanti. Kalau bab afdaliyah, bab fadilat boleh kira lagi kita nak ambil ni. Tapi kalau bab antara syirik dan tidak, tinggal tu. Dan barang itu tak perlu pun sebenarnya. Tak ada waktu lagi macam. Nak banyak kan nak jadi khilaf syirik dan tidak. Maknanya benda tu tak pakai. Benda tu tak pakai. Bagiannya tiga. Tetapi salah satu kaedah ataupun kita panggil sah-sah, cara golongan nak mengira perkara tu, dia akan buat tuduhan. Anak tahu maksud tuduhan dia. Dia kata golongan suka mentasyrikkan sesuatu. Suka. Dia ingat kita suka, kita tak suka. Mereka tak suka. Pak kita hak paling kita tak suka ni orang jadi syirik. Sebab kita umat Islam dilatih kita nak semua manusia sebab ni dia sebut.
Kita nak semua manusia ni masuk surga. Sebab itu tempat asal kita, Nabi ada. Kita nyasar pada surga. Sebab tu dia panggil ma'ad, zadul ma'ad. Bekalan untuk orang kembali balik rumah dia asal. Nama kereta, zadul ma'ad, zad mana bekal. Bapa sebut kembali sebab situ asal kita. Kita mari ke dunia ni, orang panggil kena denda ni. Soalan begitu lah. Kita ni musafir. Ada sebut ni. Sebab tu sebut zadul ma'ad, bekalan untuk orang nak kembali ke tempat biasa. Tiba-tiba masuk neraka. Jadi kena berhati-hati. Ingat itu pun insya-Allah banyaklah kebaikan. Baik. Seterusnya. Jadi berkait dengan masalah ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan mengenai hal tersebut dengan firman. Oh ni jelas benar ni ayat ini. Cuba perhati balik. Surah At-Taubah ayat 109. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin nar fanhara bihi fi nar jahannam. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan atas dasar redha Allah itu yang baik, ataupun orang-orang yang mendirikan bangunan masjid di tepi jurang yang bila-bila masa akan runtuh. Ini perbandingan. Lalu bangunan itu jatuh bersama-sama dengan dia dalam neraka jahanam. Ini berkait orang bina masjid dengan maksud untuk tafriq, merosakkan, memporak-perandakan hubungan manusia. Di Madinah dulu ada pokok munafik buat masjid ke. Dia tapi masjid itu masjid dia panggil dirar, masjid yang menyebabkan berlaku kerosakan. Jadi posisi kita kata tapak asas sesebuah bangunan yang akan dibangun laksana tenaga al-quwwah fi nafsil insan atau fil jasad. Maknanya kedudukan peri pentingnya tapak asas sesebuah bangunan yang akan dibangunkan itu ibarat tenaga kepada tubuh manusia. Jika tenaga dalam tubuh manusia itu kuat, tenaga ini pasti akan mampu menopang, ini maksudnya akan mampu menggerakkan tubuh dan mencegah dari pelbagai penyakit. Antibody. Tubuh dia ada kekuatan. Allah buat asal kita kalau kita baca. Dia mampu, tubuh kita ni, dia mampu menahan. Kita boleh sebenarnya kita. Tetapi bila tubuh kita ni rosak, dengan sebab makan persekitaran dan sebagainya, dia hilang kekuatan. Bila hilang kekuatan, itu mudah kena penyakit. Sebab itu biasa. Walaupun orang muda kena jokok, biasa orang tua mudah kena penyakit baru. Sebab biasa umumnya manusia ketika semakin berusia jadi semakin lemah. Waktu kata ada 50 naik tangga, 2 butuh nyah kalau silap. Waktu itu maknanya letih awal. Ada masalah itu umum. Memang Allah buat gitu manusia. Dia tidak jadi semakin kuat. Baik. Namun jika tenaga dalam tubuh manusia terlemah, walaupun nampak kakak besar, zahir nampak hebat, tentu dia tidak mampu menegakkan tubuh dia dan akan mengalami banyak masalah. Nawak kau tutup lagi, nawak kau ni tak. Apa tu? Kekuatan dalam mata, tenaga. Oleh kerana itu, jadikanlah bangunan dirimu tertumpu pada kekuatan asas iman. Kena betul. Ini dia panggil bara'atul istihlal. Kalau yang ngaji kita dia panggil bara'atul istihlal. Itulah kita nak bincang. Jangan target kita. Bincang dari kita. Bara'atul istihlal ni bunyi pembayar dulu. Itulah yang kita akan bincang. Jika sesuatu ketika di atapnya ada bahagian yang retak ni, kalau bangunnya tu ada retak lah, kita kata cabut paku, korakor, rumung, akan lebih mudah untuk kita tahu sebab apa. Bumbu rosak tu biar air bocor, cek tu bumbu tu mudah nampak kaki situ. Tapi kalau yang rosak tu asap duduk dalam tanah tu rosak apa tu? Tiba-tiba tu. Kalau rumah kayu tiba-tiba bahagian dia punya bahagian bau. Itu tak nampak, tapi hak atas ni mudah nampak. Puan kata frame tu dah boleh gitu. Mudah nampak ganya tu, tapi kalau bau sebab kena jatuh. Kok bimen nampak malam mesti rupanya rosak bimen. Apa bimen? Ini dia panggil bara'atul istihlal. Baik. Asas yang dimaksudkan dalam perbincangan kita di kitab ni dia sebenarnya mencakupi 2 perkara penting. Sebutnya kita tak setebani 2 ni yang kita nak bincang sebenarnya. Asas. Tak boleh. Yang pertama sekali. Namun
Sebab tu dari kita arah asal dia wahu tebar wahu. Ni paling. Pertama sekali sahihnya makrifah kepada Allah. Makrifah kepada Allah dengan cara yang betul, pemahaman yang betul. Betul. Mana kita faham oleh perintah Tuhan itu. Kita faham. Kita faham maknanya memahami dengan baik nama-nama Allah. Dan memahami dengan baik sifat-sifat Allah. Maknanya kalau kita nak ambil mudah, makrifah pada Allah itu dengan sahih. Itu kita faham. Dia uji dia, kalau saya kena terima. Kalau kita tak faham, kita jadi sakit juga tak ada apa. Atau tengok. Dan kalau kita faham, orang begitu lah manusianya ada faham. Tapi kita yakin kita faham sebab apa? Berdasar pada Quran. Sebab setengah-setengah perkara ni, kalau takwil dia jadi bahaya. Setengah-setengah perkara. Ada setengah-setengah perkara yang nak takwil. Tak takwil bahaya. Baik, cuba kita. Tak apalah. Yang kedua ni, tujuan hidup ni hanya untuk tunduk dan patuh pada Allah dan Rasulnya. Tidak pada lain. Kita nak bawa ke situ perbincangan. Akhir sekali perbincangan ni, kalau habis kita tak ngisi tu juga, maknanya sama ada guru tak malam mengajar ataupun anak murid nerah hal pasalnya dia. Dua tu ya. Sama ada guru tak kira ya, anak murid jadi tak faham. Ataupun anak murid tak khabar. Dalam keadaan tidak ya Allah pasalnya dia. Duduk di alam mimpi. Itu baru hasil telah dia tu. Ya, masa depan ni. Baik, cuba kita tengoklah. Mudah-mudahan Allah berkati mengajar kita. Penting. Inilah asas terkuat oleh panggil binyatul Islam, bangunan Islam. Inilah asas paling kuat. Keduanya harus dijadikan sebagai asas bangunan yang didirikan oleh setiap hamba Allah. Kemudian, ubudiyah. Itulah kita semua ayat puasanya dah. Bila iman kita bina dengan baik, dia tak boleh mati setakat itu. Dia kena bergerak dalam bentuk sembahyang, dalam bentuk puasa, dalam bentuk zikir, dalam bentuk munajat, dalam bentuk buat baik pada orang, doa. Tu dia panggil hak nombor 2. Kesan daripada iman. Tak saudara ayat dia kata apa ni tak mai aku iman kuat. Tak saudara ayat kalau tak mai ya. Nampak tentu aurat apa api baik ni tak saudara ayat. Sebab hak keluar daripada zahir kita orang panggil fake tekoh. Hak tu cerminan kepada keimanan. Sebab tu dua ni dia mesti serentak lah. Bila iman sudah kukuh, tak yang kedua tadi. Allah panggil al-qiyadul mutlaq. Pematuhan secara itlaq, secara mutlak. Dengan asas inilah sudah cukup baginya untuk meninggikan bangunan sesuai dengan keinginan. Demikian penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah. Itu kata Ibnul Qayyim. Oleh kerana itu begitu banyak dalil di dalam Al-Quranul Karim yang mengukuhkan dan juga menguatkan asas dan landasan. Perkara ni dua hal. Sahih makrifat dan benar dalam beramal. Mana sunnah kan? Bahkan hampir tidak ada satu pun ayat dalam Al-Quranul Karim yang tidak menyebutkan nama-nama Allah yang baik. Mana setiap ayat mesti ada sebut ketentuan. Sama ada bentuk dhamma, huwa, anta, mesti ada. Sama ada nama khas, nama dan bentuk sifat. Allah panggil kaitan ketentuan. Hampir setiap ayat. Hampir setiap ayat. Oh, kalau kita kata muka surat itu tentu dah. Bahkan kalau muka surat kalimah Allah setiap muka surat. Baik. Yang baik dan juga sifat-sifat yang mulia. As-sifatul ula. Hal ini menjadi bukti yang kukuh betapa pentingnya makrifah ataupun fiqh asma'ullah husna dan kita mesti ada semangat. Mujahadah. Ya, mujahadah dari jari. Tadi mau kalau. Baik. Tingginya kedudukan ilmu ini kerana ia merupakan tujuan utama diciptakan manusia. Tadilah untuk ubudiyah. Ana ubah sekian ini dan kewujudan manusia untuk makrifah pada Allah ataupun untuk ubudiyah. Apa sebenarnya lagi bahasa Arab itu mudah. Mana ujidu limakrifatillah. Tujuan penciptaan ana ubah ini dan kewujudan manusia itu sendiri adalah untuk ubudiyah. Kalau dalam bahasa Arab itu mudah. Jadi nak ubudiyah ini mesti makrifah lagi. Sebab itu kita belajar. Jangan sekali nak faham mana makrifah, ubudiyah dan sebagainya. Dia berlaku serentak dalam hidup kita. Tak perlu kita mengasingkan diri. Tak perlu kan?
Baik, kerana itulah ketauhidan ataupun ilmu tauhid ataupun konsep tauhid yang diciptakan Allah bagi makhluknya agar mentauhidkannya terbahagi menjadi dua bahagian ataupun kita guna gimana. Oleh kerana itu konsep tauhid yang diperkenalkan Allah kepada makhluknya dengan tujuan untuk benar dalam mentauhidkannya dia ada dua. Pertama sekali dia panggil tauhid ma'rifah wal isbat. Tauhid ma'rifah dan isbat. Tauhidul ma'rifah wal isbat, yaitu tauhid yang bersifat ma'rifah pada Allah dan meletakkan sifat-sifat sempurna pada Allah. Jadi kita nak tahu lagu mana tu, kita nak kenal Tuhan dengan sebenar-benar, sedangkan kita tak kenal dia, nama dia. Sedangkan Allah dia maksud kita kenal dia melalui kita faham nama dia tu. Sebab apa nama dia banyak? Setiap ayat dari kata hati, setiap ayat ada tertanya. Maknanya penting. Sebab dia kata aku pakok tunjang dalam bangunan. Jadi tauhid ini mencakupi keimanan kepada rububiyah Allah, asma dan sifatnya. Sebab tadi kata nombor 1, 2 dia panggil tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Selagi dia panggil tauhid uluhiyah. Tapi dia nama ni pelbagai sebenarnya. Pak nombor 1 tadi itu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, itu dua di sini. Yang kedua tauhid al-iradah wa talab. Pak ni lebih terkenal juga dengan tauhid, kalau panggil tauhid ibadah uluhiyah. Apa maksud tauhid iradah dan talab? Tauhidul iradah wa talab iaitu tauhid yang bersifat kehendak Allah. Kita kena kenal kehendak Allah, kita kena faham apa maksud iradat Allah. Pada sifat 20 disebut iradat juga. Masih Allah. Allah nak ke dia? Apa dia bagi kita sakit? Allah nak. Apa dia buat bagi perubahan pada alam gini-gini? Dia nak semua ada. Kita sakit, kita sehat. Apa setengah orang tak ada anak? Ada lah. Kalau kita mengaku kita boleh kan? Akhir sekali kita tahu kita. Akhir sekali jadi pasrah sudah Tuhan. Jadi tauhid jadi hebat sudah Tuhan. Kalau kamu sudah Tuhan, hari jadi gitu. Ni tauhid dan permintaan itu ada Allah dan tuntutan Allah terhadap kita. Dia panggil tolak itu tuntut. Kenapa dia Allah nak? Allah tuntut daripada kita. Kita kena buat. Ini kalau kita mengajarkan nanti dia bagi dua. Tuntut yang kita kena buat, tuntut yang kita kena tinggal dia dua. Ini Allah tuntut kita buat. Ini Allah tuntut tapi kita jangan buat. Kita boleh buat, kita tak buat, boleh pahala. Kita boleh curi. Tengok itu ada. Buku-buku bukan 50 riyal. 50,000. Ya, kalau 5 riyal kita kata ni dia orang. 50 riyal dia apa dia orang. Nampak macam dikit. Tu mana? Hari jalan tu kan 50,000. Apa tak tahu. Tapi tak ambil apa tu. Sebab ingat tu tak dengar. Tak buat hak tu termasuk dalam mengikut tuntutan. Kita patuh pada tuntutan Allah. Boleh halau besar. Perempuan tak semaya. Masa fitrah. Itu termasuk dalam dia panggil setengah ulama dia panggil sunnah tarkiyah. Sunnah juga. Sunnah kita tinggal buatkan sesuatu. Bapak ulama kata kalau kata kena semaya kafir itu. Perempuan. Atau siapa dia ikut. Baik. Ini dia panggil tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Tiga ni sebenarnya. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Kalau kita ni ambil soal ni, tauhid asma wa sifat, tetapi dia nak untuk kita kenal Allah, Tuhan yang mencipta, dan untuk kita uluhiyah, kita sembah dia dengan melakukan ibadat. Jadi lengkap. Dengan lahjah ni, dia akan lengkap ketiga-tiga. Itu sebenarnya. Baik. Tauhid yang pertama, yang bersifat ma'rifatullah dan menyabitkan sifat-sifat sempurna kepada Allah. Mana dalilnya? Hanya firman Allah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah lah Tuhan yang telah menciptakan 7 langit dan bumi yang juga serupa juga dengan langit itu, yang 7 juga. Itu maksudnya. Perintah Allah berlaku, ya tanazzalul amru bainahum. Kalau nak terima dasar pada ya tanazzal, ada sempat rujuk dia punya tafsir, maknanya perintah Allah sentiasa berlaku kepada langit dan bumi. Ada sama. Sama ada secara kauni
Perintah Allah ni ketentuan Tuhan. Takdir lah. Berlaku sama. Lepas ni kita berapa berlaku pada kita. Kita tak tahu, tapi takdir Tuhan ada. Ada sama, berlaku sama. Sebab tu mudahnya kalau tak kata apa dia takdir Tuhan, program yang Allah buat untuk makhluk. Awak mati bila, awak mati, hari ni tak lalu mati, semua tu ada lah kata. Cuma kita tak tahu. Mudah ya kalau cuma takdir itu. Allah buat. Hak dia jadi pening sengaja sama. Kalau gitu semua kita terobot. Jadi mana kalau kita curi, itu enak kata kita, kita jawab tu. Ya, nak jawab ke mana tu? Dah semua kita buat kan Tuhan lah. Oh tak ada. Dalam akhirat adalah kalau kita ingin bincang akhirat. Akhirat jadi. Kau tengok ni, semua tu dia jabr. Oh kalau kita ni jabr. Tu bila jabriah. Puak kalau apa. Kata ada sebab dia lah. Jadi kalau orang curi kita jangan kata dia mencuri. Hakikatnya Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah harama. Nampak kita memanah tu atau lembing tu sebenarnya Allah. Sebab tu kadang-kadang pokok dia ada salah dalam pemahamannya. Tak semua tu akan bicara dalam kita. Dia kata semua tu hal sebenarnya. Sebab Allah lah berapa dia akan. Kata tu hal. Oh, duduk situ pun nanya. Dan Allah mengurus apa yang dicipta itu yatanazzal Allah mengurus setiap yang berlaku semua dengan ketentuan. Itu maksudnya yatanazzal amru bainahum. Bapa tu gitu tu. Bapa tu buat gitu. Langit dan bumi ni aku cipta semuanya. Dan setiap yang berlaku ni atas kehendak aku. Qada datang dia. Bapa Allah ayat gitu. Li ta'lamu supaya kamu sedar bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tauhid lah tu. Dan sesungguhnya Allah, dia tahu semua perkara. Tahu Allah ni ihatah. Ihatah mana? Kalau kita nak sebut bahasa ihatah mana? Sebutir debu. Ni daun. Sekarang kita nak mengajar ada daun sekitar ni jatuh. Allah tahu. Tu ihatah. Tu mudah. Kata halal. Tak guna istilah berat-berat. Nah, itu maksudnya. Baik. Tauhid yang kedua. Tauhid ibadat tadi. Tadi tu ayat tadi tauhid rububiyah dan tauhid asma' wa sifat. Pak ni yang kedua ni, tauhid yang kedua itu tauhid yang bersifat kehendak. Apa ni makrifah pada Allah dan permintaan mana talak. Apa dia Allah nak kita buat ataupun kita panggil tauhid uluhiyah. Bila kita sudah beriman pada Allah, Allah menciptakan kita ni makhluk Allah tu khalik. Lepas tu apa dia Tuhan nak kita buat tauhid. Apa dia Allah nak kita buat. Sebab tu dia ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah kata, ni anak terjemah mafhum ni, sebab dalam keadaan terjemah kalau ada ma'illah kita boleh terjemah dalam bentuk ayat isbat. Walaupun ayat ni ayat manfi. Kalau terjemah biasa dan tidaklah. Itu ayat manfi dia panggil. Telah menciptakan oleh aku akan jin melainkan. Kalau hal ni kita boleh tukar terjemah daripada terjemah manfi pada isbat. Maknanya Allah menciptakan jin dan manusia dengan satu tujuan sahaja, iaitu untuk mereka beribadat kepada Allah. Tak ada sebab lain. Itu satu yang tujuan. Ni dia panggil tauhid. Tadilah tauhid makrifah dan talak ataupun tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadat. Bila kita sudah beriman, sudah yakin, kita kata utuh dari dia punya asas keimanan itu, maka tadi itu saja yang sembahyang, kena puasa, rukun Islam itu. Baik. Dia pun buatlah huraian sedikit secara ringkas dalam ayat 12 surah At-Talaq. Makanya Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati itu dijelaskan bahawasanya penciptaan ni makhluk ni bertujuan ni, kalau kita ambil khusus manusia lah, mukallafnya ataupun jin, adalah untuk bertujuan agar manusia memiliki pengetahuan tentang tauhid tersebut. Atas segala sesuatu. Sebelum dia nak kata dia tahu semua perkara, pasti dia pantau perkara. Sebelum dia nak ayat aku patut nak ayat sebenarnya. Dia awak mari dulu, aku lah tu cerita. Aku lah tu cerita. Tak rasa apa orang. Aku lah tu cerita. Lepas tu dia bukan sekadar dia kata, ya tanazzalul amru bainahum. Semua ni bergerak alam ini dengan kehendak aku, bukan dengan kehendak imam-imam seperti syiar tu. Oh, pada kita Syah, semua berlaku ni atasnya kerana kehendak imam. Itu Syiah. Sebab konsep syirik Syiah ni mempersamakan iman dengan makhluk, imam dengan makhluk. Kita konsep syirik mempersamakan Allah dengan makhluk. Baik. Jadi tujuannya untuk supaya manusia tahu
tahu tauhid. Tujuan supaya manusia tahu pencipta Allah, dia tahu semua Tuhan. Nah, sama kok? Maknanya dalam konteks, dalam kepala orang Arab, secara spontannya fikir, secara logiknya nak jadi Tuhan, dia mencipta. Tiba-tiba berhala kita cipta dulu. Apa ni logiknya? Kita letak di logik dulu. Maknanya sepatutnya Tuhan, dia menciptanya. Dan Allah nak bukti dia menciptakan. Dia malu tu wahyu ni tak ada seorang punya boleh tahu. Semua punya kata ni bukan bahasa manusia. Selak situ dah, selak pada ayat. Dia pun mari mikir. Ya Allah. Berhala tu mata semua ada tu kita tebuk. Tapi Tuhan semua je. Tak ada tu. Tapi pokok mana? Dari segi logik. Pada hak ni tak lagi. Hak ni tak lagi. Baik. Itu. Jadi nak tahu lagi. Kalau begitu tak adil, memang kita kena sembah Tuhan. Sebab tu anak sebut semua kalau kita mengajar tafsir dan ini yang paling utama, Allah nak menyabit dia adalah dia panggil dalil dari segi khalifiyah, kemampuan mencipta. Itu dalil utama. Quran hari guna tu. Lepas tu baru dalil-dalil ada. Mana ini mencipta, Tuhan yang mencipta. Sebab cuba berarti bila Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la. Ana uhyi wa umiit. Aku Tuhan kamu yang mati. Aku menghidupkan. Aku mematikan dan menghidupkan. Dia orang dua orang. Dia bunuh seorang, dia tak bunuh seorang. Hak bunuh tu umiit. Hak dia tak bunuh, dia tak uhyi. Ana rasa mana ada nak sokong lah. Tapi terbaik sokong lah. Terbaik Fir'aun. Tinggal sikit dah kaki. Dah senyap. Padahal dah juga yang sokong. Tapi Nabi Musa ni bukan berani. Dia kata tak, dalil tu. Kalau Tuhan semua, ubah aliran sungai ni. Dia naik pergi ke hulu. Hai, Fir'aun kata, gelaka ni anak akak ni. Sekarang ni sungai ni mengalir ke hulu. Ubah perjak sungai ni. Tak ada kerajaan. Bukan nampak. Ayat 5 Allah menjelaskan bahawa penciptaan. Maknanya, bila Allah sebut dia yang menciptakan segala sesuatu. Sebab tu mu kena mentauhidkan aku. Aku Tuhanmu. Ayat yang kedua ni, oleh kerana itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kerana itu sembah aku. Mula kena sembah aku. Aku lah ini semua. Sebab gini, kena ingat asal lagi. Ni dalam muqaddimah Mistikah Hati Kesilaan. Mistikah Hati. Dia disebut kenapa manusia layak dengan agama. Salah satunya kerana dia boleh berfikir. Sebab bila sebut agama ni, hanya tauhid. Mana kita nak mengagungkan satu kuasa yang benar-benar layak diagungkan. Siapa ni? Yang ada sifat khaliqiyah, menciptakan. Jadi manusia ni kalau tidak buihan ni, dia tetap sifat, dia panggil fitrah. Fitrah manusia ni, dia nak mengagungkan sesuatu. Kalau dia tidak diberi ilmu tauhid ni, dia disembah pokok kayu, dia disembah wali, dia disembah hab. Kalau disebut tu kan malu. Dia tersembah dia. Dia sembah betan, mati-mati. Dia tengok benda tu, banyak baik apa itu. Lembu dia sembah Allah dia. Manusia ni sebab apa sifat dia tidak mengagungkan sesuatu yang memberi manfaat kepada dia. Memberi manfaat banyak, semua Allah buat untuk manfaat kita. Matahari, semua tu, lembu tu kita lakukan. Tak kira kita nak sembah tu. Banyak lah Tuhan lalu tu. Kena sembah. Tak mau dia sembah tu. Hak tu aku yang jadi. Tu ayat apa ni surah At-Talaq itu ayat 12 ni. Jadi mari ayat Az-Zariyat ni ayat ni oleh kerana itu kena sembah aku. Apa tu sembah berhala, tu sembah batu tu. Ataupun tu sembah orang salih yang mumpun nama tu. Sebab itulah kaedah Quran ini mudah. Baik, di dalam Al-Quranul Karim boleh dijumpai banyak sekali ayat yang mengandungi perintah kepada kita untuk mempelajari ilmu tentang Asma'ullahul Husna yang mulia ini. Di samping memberikan perhatian yang serius terhadap landasan tauhid yang agung. Ini pengajian kita ni hakikat pengajian tauhid. Baik, contoh ayat yang mana? Ini contoh saja. Misalnya Allah berfirman, fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah oleh kamu semua bahawa sesungguhnya Allah itu aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan ketahuilah oleh kamu bahawa Allah itu
mengetahui segala sesuatu. Wa'lamu annallaha bima ta'malun basir. Dan ketahuilah oleh kamu bahawa Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu lakukan. Basir itu asalnya Maha melihat. Maha melihat, ya? Jadi Maha melihat juga kita bicara aja. Kita bicara aja. Maha melihat. Makanya alim, Maha mengetahui. Atau kita bicara dulu. Kenapa Tuhan lakukan? Wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Dan ketahuilah oleh kamu bahwasanya Allah itu ghafur, Maha pengampun, halim, Maha penyantun. Halim itu kita bicara atas, sebab dia tak ada satu bahasa Melayu, satu perkataan yang boleh menampung makna halim. Sebab dia halim makna dia besar. Ada beberapa perkataan yang kena gabung sentak pemahaman. Penyantun tu kira-kira paling menepati lah tu. Baik, seterusnya. Wa'lamu anna Allaha sami'un alim. Dan ketahuilah bahawa Allah Tuhan yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah oleh kamu sesungguhnya Allah ghaniyun. Ghaniyun ni maknanya, asal mana ghaniyun ni terjemahannya kaya lah. Asal ghaniyun ni dia tak perlu pada sesuatu, itu akan asal ghaniyun. Tapi terjemahan Maha kaya itu betul lah. Hamidun, Maha terpuji. I'lamu anna Allaha syadidul iqab wa anna Allaha ghafurur rahim. I'lamu, ketahuilah oleh kamu bahawa Allah sangat keras seksaannya. Dan bahawa Allah keras seksaan itu, Pak kata syadidul iqab tu, dia juga ghafurur rahim, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Mu jahat setahu mana Tuhan punya ghafur. Betul lah, tak kena buat syadidul iqab. Siapa orang kafir dia tak tahu beda neraka. Aku ayat anna masa hidup dulu tak dengar. Siapa kekal yang ngaku? Siapa saja keluarga Nabi, bukan kafir kekal neraka. Maknanya dia tegah. Dan syadidul iqab tu mana kalau kita baca tentang ayat al-jannatu wan-nar, kejut itu. Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar tu ada kitab khusus al-jannatu wan-nar. Bicara tentang syurga neraka dua mari hati hayat Quran Nabi bincang. Kita boleh tahu lah bagaimana syadidul iqab. Tetapi kalau mu bertaubat, patut kita mengingatlah Allah sampai di hari akhirat memang banyak hadis disebut. Ada kadang-kadang dia yang memberi syafaat pada orang dalam neraka. Tapi orang kafir je. Untuk orang Islam yang masuk neraka. Kafir je. Dia tak ayat tu orang kafir. Sebab tu kena ingat sebab tu syirik ni dia tak orang syirik mati syirik orang tak ada masa kita sikit lah. Ada apa? Tu bahasa yang kita kena letak paling betul. Sebab tu jangan main-main ya. Fa'lamu anna Allaha maulakum, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah maula ni pelindung kita, penjaga kita. Ni'mal maula, dialah sebaik-baik penolong, wa ni'mal nasir, dan sebaik-baik yang memberi bantuan. Maula, nasir, kita bincangkan ada beza. Mana maksudnya? Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ketahuilah dan ketahuilah oleh kamu sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini apa panggil ma'iyatullah. Itu kita bincangkan. Mana kalau kita bertakwa, insya-Allah kita dapat ma'iyatullah. Anak firman mudah ma'iyatullah ni Allah akan jaga kita. Bersama Allah bersama kita tu, mana Allah akan jaga. Kita akan dapat hifzullah. Ma'iyatullah. Orang Islam yang nak ma'iyatullah. Jadi kalau kita nak ma'iyatullah, kita bersama Tuhan, Tuhan bersama kita, jangan buat maksiat berkekalan. Baik, wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahawa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu, dalam dada kamu. Tuhan tahu. Kalau kamu terlintas, kita sekali terlintas, Tuhan tahu semua. Fahdharuh. Oleh kerana itu, ingat sikit, ingat. Berhati-hatilah kamu kepada Allah. Fahdharuhu, itu kembali pada Allah. Fahdharuh, maka berhati-hatilah oleh kamu hu akannya, nya Allah. Jadi kalau nak hu tu dhamir, dia panggil isim dhamir. Dia panggil isim dhamir nasab muttasil bil fi'li. Fahdharuh, terjemah dia maka
berhati-hatilah oleh kamu akannya. Akan. Nya tu Allah. Marji' dhamir adalah kepada Allah. Baik. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan yang benar-benar berhak disembah selain Allah. Tahu ini? Firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim yang secara khusus menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sangat banyak. Tak terhitung, banyak sungguh. Amat banyak jumlah ayat tersebut sehingga tidak dapat dibandingkan. Kalau Allah sebut kawalan dalam Al-Quran, tak ada nak banding. Dia sebut tentang diri dia terlebih banyak. Betapa tidak, atau berkata kenapa tidak begitu. Secara logik kita boleh tahu apa tidak begitu. Sebab penyebutan nama-nama dan sifat Allah merupakan ungkapan yang paling agung dan paling mulia dalam Quran. Ya, kalau kita belajar secara umum sebuti Quran, tu nak tahu ni. Sebuti Quran tu nak tahu hakikat sebenarnya. Baik. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menjelaskan. Dia kata ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan nama-nama, sifat dan af'alullah sangat banyak jumlahnya. Apalagi jika dibandingkan dengan penyebutan tentang makanan, minuman dan pernikahan dalam syurga. Oh, di situ benar. Sebut tentang Allah banyak. Ayat-ayat yang menyebutkan nama serta sifat-sifat Allah mendapat kedudukan lebih mulia daripada ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat. Ini kalau kita bincang dalam Al-Itqan pada sebut Imam Suyuti. Misalnya ayat kata tabbat yada abi lahabin wa tabna qul wallah. Setengah ulama kata sopo yang dua ayat pun ada ke. Maksud betul dari sudut. Tapi dari sudut makna. Dari sudut makna. Sebab aku bicara tentang Abu Lahab dan isteri dia. Ini bicara tentang Allah. Dan ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran kerana menyebutkan asma' dan sifat Allah ialah ayatul kursi. Ayat hal ini ditegaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dan Rasulullah SAW, yang mana baginda SAW pernah bertanya pada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Atadri ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Dia tanya. Qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seterusnya, la ta'khudhuhu sinatun safahi. Fadaraba biyadihi fi sadri wa qala liyahnikal ilmu abal mundir. Nabi tanya Ubay, tahukah kamu wahai Ubay, ayat yang paling mulia, manakah ayat yang paling mulia dalam Quran? Ini ingatlah mulia tu maknanya berkait dengan sebut tentang Tuhan. Ubay baca ayat kursi dengan lengkap. Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah Tuhan Al-Hayyul Qayyum, yang Maha Hidup. Al-Qayyum ni maknanya terus-menerus mengurus kehendak. Ataupun Al-Qayyum maknanya yang tidak memerlukan, tegak dengan diri dia sendiri. Dia tak perlu pada bantuan. Waktu kita bincang kemudian. Maknanya lebih lengkap. Bila Ubay kata begitu, lantas Nabi SAW menepuk dada Ubay. Tepuk ni buat ni. Kalau kita tengok dalam syarah, tepuk ni dia sin, bukan sini. Dia sin. Bukan tepuk kongkong tu, batu ke mana. Tepuk sin. Ya, tepuk sin. Bukan sini, dia adalah dalam syarah itu. Tepuk. Tepuk tu nak ayatnya, Pak Nabi nak ayat kena tepuk tu. Liyahnikal ilmu abal mundir. Ilmu mu ada dia akan selamatkanmu daripada api neraka, wahai abal mundir. Ilmu ni tahu dia. Itu maksud. Al-ilmu tu jadi fa'il pada liyahnik. Kalau kita tak terjemah lengkap lagi, pasti lam tu. Pasti ilmu ada pemahaman ini akan menyelamatkan engkau wahai abal mundir. Ini kunyah kepada Ubay bin Ka'ab, abal mundir. Ada pun surah yang paling mulia dalam Al-Quran adalah surah Ummul Quran, yakni Al-Fatihah. Tadi ayat kursi. Ini surah iaitu Al-Fatihah. Hal ini berdasarkan kepada hadis Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW pernah kata kepada dia, "Innahu lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran mithluha wa hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladhi utitu." Sesungguhnya tidak pernah diturunkan baik dalam Taurat, Injil maupun dalam kitab Zabur, bahkan dalam Quran itu sendiri surah yang serupa, yang setanding Al-Fatihah. Dialah as-sab'ul mathani. Sab'ul mathani ini banyak perbincangan dia. Ada di maksudnya bisa. Iaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Dan Al-Quranul Azim, 2 nama lain untuk surah Al-Fatihah.
Selain daripada sab'ul, dia kok sebenarnya Fatihah ni banyak nama. Fatihah itu ialah salah as-sab'ul makani, Fatihah juga. Lepas tu salah Al-Quranul Azim, makna Fatihah juga. Ialah Al-Quranul Azim ni dipakai untuk Quran seluruh itu. Tapi kalau kita tengok dalam muqaddimah perbincangan tentang profil surah, dia akan sebut berbelah-belah nama. Begitulah terakhirnya di dalam surah Al-Fatihah disebutkan nama-nama dan sifat Allah yang lebih utama daripada penyebutan tentang hari kiamat itu sendiri. Lepas tu di dalam surah itu kita bicara sesi akhir insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Aku lupa hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.